Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Saya Cikgu Fauzi. Hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan aktiviti PDPR Core Curriculum bagi siri pertama, insyaAllah. Dan minggu ini saya ingin buat bagi badan beruniform dahulu, dan tajuknya adalah pertolongan cemas. Di mana tajuk ini saya yakin dia segar malar dan sesuai untuk semua badan beruniform, tak kira lah kadet polis ke, kadet remaja sekolah, pengakap, PBSM, St. John dan sebagainya. Pertolongan cemas ni memang saya yakin mana-mana badan uniform pun ada modul ataupun ada silibus berkenaan dengan ini. Okey, jadi saya mulakan pada minggu ini pertolongan cemas, di mana kita akan pergi kepada peralatan dalam kit pertolongan cemas itu sendiri. Okey, di setiap sekolah saya yakin mesti murid-murid pernah melihat penama peti kecemasan ni, dan di dalamnya ada beberapa peralatan yang kita gunakan untuk memberi rawatan kecemasan, rawatan awal kepada pesakit ataupun sekiranya berlaku kemalangan. Okey, mari kita lihat peti pertolongan cemas. Ni bentuknya peti pertolongan cemas, dia ada macam-macam bentuk lah. Ada yang kecil, ada yang panjang kan, ada yang petak macam ni, tapi kebiasaannya petak seperti inilah. Okey, jadi kotak first aid kit ni ataupun pertolongan cemas ni merupakan salah satu perkara penting lah yang perlu ada di kebanyakan tempat, kerana seseorang itu boleh memberikan rawatan kecemasan awal kepada mana-mana pesakit ataupun mangsa jika berlaku sebarang kemalangan. Okey, kalau di sekolah saya yakin di bilik-bilik khas seperti makmal sains, bilik kemahiran hidup, okey, di bilik pengurusan sukan, mesti ada peti pertolongan cemas ni. Okey, jadi dalam dia ni ada beberapa peralatan yang kita akan pergi satu persatu, dan peralatan-peralatan ni sangat penting lah dalam kita untuk memberikan rawatan awal kepada pesakit. Okey, kita lihat dulu antara peralatan yang utama. Pertama adalah plaster. Plaster kan, semua pernah tengok plaster kan, luka dan sebagainya memang kita gunakan plaster lah. Terutama kalau kita main pisau, terkena pisau dan sebagainya, plaster merupakan satu alat yang penting untuk merawat luka. Jadi plaster ni digunakan untuk menutup luka kecil dan kesan melecet. Biasanya luka yang kecil kurang daripada 2 cm lah, kurang daripada 2 cm, luka yang kecil, luka yang tidak dalam, kita akan gunakan plaster untuk memberhentikan darah keluar. Jadi caranya adalah dengan membasuh kawasan luka dengan air yang banyak. Kita nak kena bersihkan, hilangkan, pastikan luka tiada kotoran. Masuk kotoran di sini seperti kalau pisau tu mungkin ada karat atau habuk dan sebagainya, kena bersihkan. Ataupun terkena kaca, mungkin ada sepian-sepian kaca dan sebagainya, perlu dibersihkan. Kalau terjatuh basikal ke dan sebagainya, kena lihatlah kok ada pasir, tanah dan sebagainya, tu perlu dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan dengan air, tiada kotoran, lap kawasan luka supaya tidak basah. Jangan basah, sebab kalau basah, plaster ni tadi tidak boleh nak lekat. Barulah lekatkan plaster tersebut. Ini asas, saya percaya mana-mana murid pun tahu, pernah guna. Okey. Seterusnya, peralatan yang kedua adalah crib bandage. Bandage yang crib, masuk crib ni dia boleh dia boleh ditarik, dia anjal. Jadi kegunaan dia lah untuk membalut luka atau membalut kawasan bengkak. Tak semestinya luka, tapi bengkak pun boleh gunakan bandage ni tadi untuk balut. Keutamaan untuk luka lebih daripada 2 cm jelah. Kalau luka tu besar, baru kita gunakan bandage ni tadi, dan tak boleh guna plaster. Pastikan luka dibasuh dan bersihkan menggunakan antiseptik, serta tutup luka dengan gauze, iaitu kain kasar perubatan. Dia ada kain kasar dia, nanti kita tengok ada gauze juga kat dalam ni nanti. Kemudian balut bahagian luka untuk memberikan tekanan agar pendarahan dapat diberhentikan. Jadi tujuan bandage ni tadi, kita nak beri tekanan, kita nak tekap dia, kita nak tutup pengaliran darah keluar daripada badan kita. Okey, jika bengkak pula, fungsi yang sama untuk memberi tekanan supaya dapat kawal luka di bawah kulit. Bengkak ni sebenarnya luka juga, cuma tak nampak, dia di bawah kulit. Jadi sebab itu kalau kita nampak bengkak macam biru, lebam kan, itu adalah sebab ada pendarahan di bawah kulit yang kita tak nampak. Dan ini antara fungsi bandage, selain daripada untuk menutup luka di luar, dia juga gunakan untuk meredakan kesakitan bagi luka di bawah kulit. Okey, ini peralatan yang kedua. Saya teruskan lagi pada peralatan yang ketiga.
kain anduh, kain segitiga. Ni penting lah, terutama macam pengakap contohnya yang ada scarf, seperti saya ni, ni anduh juga ni, boleh dijadikan anduh. Jadi antara fungsi anduh ni adalah untuk merawat ketika patah tulang, kita kira lah tangan, kaki pun boleh sebenarnya, tulang selangka, clavicle ni. Okey, jadi seperti yang dalam gambar rajah ditunjukkan, ni adalah cara macam mana kita nak gunakan anduh ni untuk kita letakkan tangan yang patah. Okey, membalut luka dan membalut kawasan lebam pun boleh juga digunakan jika tiada bandage dan sebagainya untuk lawatan kecemasan. Dan seterusnya digunakan sebagai mask, topeng. Boleh digunakan topeng apabila tak ada mask, menggantikan mask, terutama apabila berlaku kebakaran. Dengan membasahkan sedikit anduh ni tadi pada tempat yang kita nak tutup mulut ni, supaya kotoran-kotoran seperti asap, habuk dan sebagainya tidak dapat masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Ini antara fungsi penting anduh, membalut segitiga. Okey, saya pergi lagi pada seterusnya, iaitu gauze. Ni kain kasar perubatan yang saya sebutkan tadi, boleh lihat kat gambar rajah ni kan, kain dia jenis kasar jaring-jaring. Ni bagus ni kain ni di mana gauze ni terdiri daripada jejaring benang dan ia tidak tercabut bila ditarik daripada luka. Maksudnya kalau misalnya kita balut luka, kita letakkan kain kasar ni, apabila luka tu dah kering ataupun kita nak cuci balik luka tu, kita tarik kain kasar ni, kain kasar tu tidak tertinggal ataupun melekat di kita punya luka. So kita boleh tarik terus. Jadi tak adalah kotoran ataupun tak adalah tertinggal bekas pada kita punya luka. Ini antara kegunaan gauze, kain kasar. Okey, saya pergi seterusnya adalah kapas. Kapas ni pun satu peralatan yang penting yang perlu ada dalam peti kecemasan, sebab dia digunakan untuk membersihkan kawasan luka yang kotor oleh tanah, kaca, pasir dan lain-lain. Namun perlu dibasuh menggunakan air terlebih dahulu. Maksudnya anda kata berlaku kemalangan, luka, perlu dibasuh dengan air dahulu untuk kita hilangkan semua kotoran, kemudian baru kita ambil kapas ni tadi untuk bersihkan di sekitar kawasan luka kita tadi. Okey, juga digunakan untuk meletakkan antiseptik seperti iodine bagi membunuh kuman pada luka. Ini salah satu fungsi juga untuk kita beri rawatan kecemasan, di mana kapas ni berfungsi untuk menjadi tempat untuk membawa iodine tu pergi ke kawasan luka kita. Okey, ini berkenaan kapas. Saya teruskan lagi, iodine. Iodine ini merupakan larutan yang berwarna kuning. Mungkin pernah nampak, tak pernah nampak. Dia ada botol dia warna kuning, dia tulis iodine. Kemudian larutan ini mengandungi unsur iodine yang berfungsi untuk membunuh kuman antiseptik di kawasan luka. Dan dia mampu untuk mempercepatkan proses pemulihan luka tu. Dia cepat kering nanti kalau misalnya kita sapukan iodine ni. Okey. Seterusnya saya pergi pada peralatan yang penting juga, tak kurang pentingnya, iaitu gunting. Kalau tak ada gunting ni susah nanti. Susah ni macam mana untuk kita gunting pembalut, plaster, gauze dan sebagainya. Bila kita dah balut apa semua, kita dah letakkan tu, macam mana kita nak kemaskan kawasan balutan luka tu. Inilah kegunaan gunting untuk memperkemaskan kita punya balutan. Okey, jangan lupa untuk letakkan dalam kotak first aid ni. Tu betul tu, jangan lupa sebab dia penting. Okey, nampak macam remeh. Seterusnya pin keselamatan, iaitu safety pin. Ni pin biasalah. Pin biasa yang kita lihat di rumah, mak-mak kita ada pakai pin ni. Di mana pin ni sebenarnya lebih kepada untuk kita memperkemaskan balutan, terutama pada anduh. Pada anduh kita pakai anduh di bahagian atas ni biasa kita akan ikat. Okey, tapi di bahagian bawah ni, tepi ni, pada lipatan ni, untuk memperkemaskan anduh ni perlu diletakkan pin. Okey, begitu juga untuk bandage. Bila kita balut luka yang besar, kita letakkan bandage dan sebagainya, untuk pastikan dia lekat, tidak bergerak. Kita perlu untuk gunakan pin keselamatan ini. Okey, saya pergi pada peralatan seterusnya, iaitu penyangga ataupun splint. Penyangga ni dia lebih pada macam kayu sebenarnya, dia kayu kecil, dia macam batang aiskrim. Aiskrim tu kan, lebih kurang macam tu lah dia punya batang dia. Dia punya color, dia punya bentuk pun lebih kurang. Dan tujuan dia, kegunaan dia adalah untuk menjaga tulang dan sendi di atas serta bawah lokasi patah tulang agar tidak bergerak. Betul. Bila kita lihat ada mangsa dan nampaklah memang tulang dia patah sampai
jatuh tangan dia ni, kita tahu memang tulang dia patah. So kita kena betulkan balik kedudukan tulang dia dan kita alaskan penyangga ni, splint ni tadi, dan baru kita balutkan. Okey, jadi yang asas ni penyangga ataupun splint ni seperti kayu dalam gambar rajah ni lah. Tapi ada juga jenis seperti plastik yang gambar yang di atas tu, di atas saya ni. Okey, dia jenis plastik yang mana dia boleh menahan tangan yang patah ataupun sendi yang patah, yang tercedera, untuk kekal pada kedudukannya supaya tidak bergerak. Okey, dan terus bawa ke hospital lah untuk dapatkan rawatan lanjut, sebab kita tak boleh nak biarkan macam tu je. Macam mana pun bila patah ni, kita hanya mampu untuk memberikan rawatan kecemasan, rawatan awal supaya pesakit itu dapat berasa lega sedikit dan tak memburukkan lagi keadaan pesakit tersebut. Okey, ni kegunaan penyangga ataupun splint. Peralatan seterusnya adalah forceps. Forceps ni sejenis macam sepit kecil. Sepit kecil ni digunakan untuk meletakkan atau mengambil pembalut steril, kain kasar yang sukar diambil menggunakan tangan. Ni biasanya kalau misalnya kita nak jaga kebersihan, kita tak nak kotor tangan kita dan berjangkit pada kita punya mangsa atau pesakit ni tadi, kita gunakan forceps ni tadi lah untuk ambil kapas, letakkan iodine dan kita sapukan pada tempat luka. Berbanding kalau misalnya kita guna tangan kita sendiri, dimimbangi tangan kita pun mungkin ada jangkitan kuman dan sebagainya dan boleh merebak kepada pesakit ni tadi. Seeloknya kalau kita boleh guna forceps ni yang telah kita sterilkan, yang kita telah bersihkan dengan pencuci, dia lebih selamat lah dan lebih praktikal. Okey, terutama pada kawasan-kawasan yang kecil. Contohnya kalau misalnya kita nak buka balutan luka tu kan, dia melekat kan, kita nak tarik pakai tangan mungkin susah, tak sampai pada kawasan-kawasan tertentu. Jadi forceps ni lah yang dapat membantu untuk kita tarik kapas ni tadi. Okey, seterusnya sterilized kidney plates. Kidney ni buah pinggang lah kan, maksudnya cuma bentuk plate ni tadi, bentuk bekas ni tadi macam buah pinggang. Dan dia adalah sterilized ni maksudnya yang tahan lasak lah ataupun terlindung daripada jangkitan kuman. Di mana dia digunakan untuk meletakkan peralatan membasuh dan membalut luka seperti gunting, kain gaus dan kapas, tempat sementara. Kalau misalnya kita nak rawat seseorang, mungkin kita nak letak kat dalam peti first aid kit tadi macam susah kan, jadi kita ambil dulu peralatan-peralatan tu, iodine kita letak dulu, kapas kita letak, gaus letak dulu, guntingnya letak situ kan, forceps letak kat dalam tu, baru kita pergi kepada pesakit dan kita rawat dia dengan menggunakan bekas ni tadi. Dan bekas ni juga dijadikan bekas untuk mencuci peralatan rawatan seperti gunting, forceps menggunakan antiseptik. Maksudnya lepas kita dah rawat pesakit kita tadi, jadi forceps ni, gunting ni tadi kan kita letak dalam ni dan kita boleh cuci lah dekat dalam ni bekas ni tadi menggunakan air dan juga tambahan antiseptik. Lebih kemas, lebih bersih dan selamat. Okey, seterusnya cecair antiseptik. Inilah cecair yang kita gunakan untuk kita buat pembersihan terutama pada kawasan luka, di mana cecair ni dia boleh membasmi kuman, terutama luka-luka yang besar lah. Terdapat pelbagai jenis lah, seperti gambar ni kan, ada Dettol lah, ada lotion kuning lah. Lotion kuning itulah iodine kan, Vaseline lah, beta dan sebagainya ni. Okey, ni semua adalah alat antiseptik, cecair antiseptik yang boleh membantu kita untuk membasmi kuman. Okey, kita teruskan lagi. Okey, krim antiseptik. Tadi tu cecair, yang ni krim pula. Apa fungsi krimnya? Sama juga sebenarnya macam cecair ni, cuma dia mengandungi dia digunakan selepas cucian ataupun semasa membalut luka. Okey, tadi tu untuk cuci sebelum kita nak balut tu kan. Sebelum kita nak balut tu, kita cuci dulu, kita bersihkan kotoran apa semua, kita cuci. Kemudian masa nak balut tu, baru kita letakkan krim ni tadi untuk menambahkan keberkesanan terhadap pembasmian kuman, supaya luka kita ni, luka pada mangsa ni tadi tidak menjadi lebih teruk lah. Terutama kalau terdapat jangkitan kuman, luka kita akan mudah untuk dijangkiti kan, kuman dan bernanah kan. Jadi ini tidak baik lah. Okey, juga sesuai untuk memulihkan kesan melecur. Betul. Ini antara fungsi lain krim antiseptik. Tadi kita banyak bercerita pasal luka saja, tapi untuk melecur
kan, untuk kes-kes kemalangan yang melibatkan melecur, terkena air panas, barangkali terkena api, mungkin terkena exhaust motor dan sebagainya. Jadi krim ini tadi dapat membantulah untuk melegakan sakit dan mengawal sakit itu menjadi lebih teruk. Okey, ini peralatan yang antara yang penting juga. Saya teruskan lagi. Ni rawatan sengal ataupun deep heating rub cream. Krim untuk rawatan sengal. Okay, jadi merawat lenguh dan sengal pada otot terutama akibat aktiviti lasak. Okey, jadi kalau ni sesuai lah untuk aktiviti-aktiviti co-curriculum Tapi cuma sekarang waktu PKP ni tak dapatlah kita nak buat. Kita pun buat aktiviti secara dalam talian dia macam ni, dan kita akan tumpukan pada aktiviti-aktiviti teori. Tapi insyaAllah lepas PKP berakhir nanti, kita doa sama-sama, lepas tak ada COVID-19 lagi, kita dah boleh mula balik lah aktiviti berkemah ke, aktiviti mencari maklumat, jejak maklumat, okey, dan macam-macam lagi aktiviti yang melibatkan pergerakan ataupun aktiviti lasak. Jadi apabila kita melibatkan aktiviti lasak ni, pastinya akan mengakibatkan sedikit rasa lenguh dan sengal pada otot. Okey. Kemudian antara tempat-tempat yang biasa jadi lenguh ni, bahagian leher kan, di bahagian tangan. Okey, tak kurang juga di bahagian kaki, iaitu di betis. Jadi boleh digunakan sebelum aktiviti lasak bagi persediaan otot bergerak aktif, betul? Sebelum kita mulakan aktiviti lasak pun, kita boleh sapu dulu siap-siap krim ni supaya dapat otot ni bersedia dan dilindungi. Ataupun selepas tu, kalau misalnya rasa sengal, rasa sakit pun boleh disapukan. Okey, dengan cara meratakan pada bahagian yang sakit ataupun lenguh dan urut mengikut kesesuaian. Okey, jadi urut yang sesuai ni biasa kita urut keluar lah. Kita jangan kalau misalnya lenguh kat tangan ni kan, kita urut dia ke bahagian luar. Bukan kita tarik masuk ke dalam, urut ke dalam. Yang saya maklum lah, yang saya dapat belajar dulu. Okey, yang betulnya kena urut keluar. Sama juga lah untuk bahagian kaki dan sebagainya, urut turun ke bawah. Okey, saya teruskan lagi. Mencuci mata, ni pun penting juga. Tujuannya adalah untuk mencuci mata daripada kotoran dan kuman. Kadang-kadang kita buat aktiviti lasak ataupun tak dengan semena-mena pun mungkin ada habuk masuk kan, dan sebagainya. Jadi inilah fungsi pencuci mata ni tadi, macam aimo. Kita titiskan kat mata supaya dapat keluar tadi habuk-habuk, kotoran-kotoran ni dapat keluar sekali dengan air tersebut. Jadi dapatlah melegakan daripada mata jadi merah dan gatal-gatal. Okey, ini penting juga, perlu ada dalam first aid kit. Okey, seterusnya itu saja perkongsian saja untuk hari ini. InsyaAllah di hari-hari yang lain, terutama hari Rabu lah, saya akan buat lagi untuk aktiviti co-curriculum secara dalam talian ni, secara PDPR ni. InsyaAllah minggu hadapan saya akan buat untuk kelab persatuan. Nak tahu tajuk apa, nantikan hari Rabu depan. Okay, jadi sebelum tu mohon subscribe. Okay, semoga cikgu-cikgu ataupun murid-murid yang lain di luar sana mungkin boleh gunakanlah sedikit perkongsian saya ni untuk aktiviti co-curriculum di sekolah, cikgu-cikgu dan juga murid-murid sekalian. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.